Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dahulu saya mengadu-adukan keadaan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti bengkel penerbitan inovasi pendidikan dalam pendidikan bersama-sama dengan saya. Untuk bengkel ini iaitu Dr. Nur Asia binti Abdullah dan juga Puan Mahawa binti Kidus. Jadi soal saya cetusan inovasi pendidikan dalam penyelidikan. Langkah awal pengasihan inovasi bermula dengan penyataan masalah. Jadi setiap subjek yang diajar ada masalah yang tersendiri dalam pengajaran dan pembelajaran, PDP dalam bilik ajar ataupun dalam bilik kuliah. Jadi jabatan kami datang pekerja Melayu, tuan-tuan perempuan ada daripada jabatan-jabatan lain, bahasa Inggeris, matematik, sains kognitif, bahasa Arab, Japim. Jadi ada masalah yang tersendiri itu dengan matematik, ada masalah yang tersendiri untuk mengajar. Bukan masalah keseluruhan, mungkin hanya pada topik atau sub-topik yang tertentu sahaja. Jadi yang itu yang kita akan hasilkan di inovasi. Jadi kita kena pasti masalah, rancang dan laksanakan kajian. Jadi kita buat refleksi pengajaran dan pembelajaran. Ada topik-topik tertentu yang kita ajar yang pelajar-pelajar yang kurang faham atau lambat faham. Terfokuskan kepada kajian kita pada topik tersebut. Adanya objektif kajian, kumpulan sasaran, serta kita rancang pelaksanaan tindakan kajian yang kita akan laksanakan. Jadi kaedah untuk refleksi PDP kita boleh dianalisis melalui audio ataupun video. Boleh dilakukan perbincangan dengan rakan sejawat, lakukan juga rujukan jurnal serta artikel. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh lakukan tinjauan awal dengan melakukan soal sidik. Saya batal soal sidik. Boleh gunakan juga form, gunakan kertas soal sidik, ataupun boleh lakukan juga temu bual dengan pelajar ataupun murid-murid. Pemerhatian daripada dalam bilik kuliah, bilik darjah, dan boleh juga adakan ujian pra dan ujian pos kepada pelajar-pelajar. Hasil dari dapatan tersebut boleh kita analisis secara kuantitatif atau kualitatif atau mixed method. Baiklah, saya beralih kepada satu permasalahan yang biasa terdapat di rumah. Dan ada satu analogi yang mudah supaya tuan-tuan dan perempuan lebih faham bagaimana melakukan inovasi. Inovasi sukar membuka penutup tin. Jadi kita lihat di sini gambar ini menunjukkan bahawa pembuka tin yang digunakan ialah pisau. Jadi ditebuknya tin tersebut berlubang-lubang dan akhirnya inilah hasilnya. Jadi pembuka tin apabila dibuka keadaannya sedemikian, dan kalau tuan-tuan dan perempuan silap pegang boleh terluka jari. Jadi beberapa inovasi dihasilkan untuk menyelesaikan masalah membuka penutup tin. Ada yang gunakan jenis penebuk. Jadi itulah pelbagai bentuk pembuka tin. Yang ini yang ada tin bawah dia ni, saya tak pernah lihat lagi. Tapi kalau boleh rajah dia yang tunjukkan sini, bila dipusingkan, pembuka tin tersebut terbuka dengan cantiknya, tanpa ada gerigi-gerigi yang tajam yang boleh melukakan tangan. Jadi inilah antara inovasi yang dihasilkan hanya untuk membuka penutup tin saja. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 yang dapat saya paparkan di sini. Mungkin ada lagi yang lain-lain.
Baik, ini hanya untuk membuka penutup tim. Baik, sekarang saya beralih kepada masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang saya awalkan tadi, saya maklumkan bahawa setiap subjek ada masalahnya yang tersendiri. Sekarang saya fokus kepada bahasa Melayu. Sukar membina ayat berdasarkan gambar atau grafik. Jadi murid-murid atau pelajar apabila dia bergambar, dia tak ada idea. Dia langsung tak boleh nak membina ayat. Jadi sini saya bantu pelajar tersebut membina ayat dengan menggunakan kaedah salah. Tuan-tuan dan puan dah biasa dengar kaedah salah. Jadi siapa merujuk pada S, siapa, akronim ini, nama atau bilangan orang. A, aktiviti, pelakuan atau tindakan. L, lokasi, merujuk pada tempat. A, alatan, barangan yang diguna pakai atau dipegang berdasarkan grafik tersebut. K, keterangan. Keterangan ini memperincikan pelakuan atau tindakan berdasarkan gambar yang dipaparkan. Baik, seterusnya langkah yang boleh diambil. Menomborkan gambar yang ingin dibina ayat. Gambar awal tadi saya dah menomborkan 1, 2, 5. Yang kena pasti aktiviti atau kata kerja yang bersesuai dengan gambar. Setiap nombor 1, contoh nombor 1 apa aktivitinya, nombor 2 apa aktiviti. Itu saya nomborkan dan kena pasti aktivitinya. Nombor 3, pilih warisi ayat yang ingin dibina. Dengan kaedah salah ni ada pelbagai warisi ayat yang boleh dibina. Jadi secara tidak langsung dapat mengelakkan stereotip antara satu ayat dengan satu ayat. Seterusnya, masukkan kata sendi, kata hubung, penjodoh bilangan, kata adjektif dan imbuhan yang sesuai dengan ayat yang dibina. Bagi memastikan ayat yang dibina itu dramatis, pastikan struktur ayat dan tata bahasanya betul. Jadi di sini telah saya senaraikan ayat yang boleh dibina berdasarkan gambar atau grafik yang dipaparkan tadi. Jadi saya pergi pada aktiviti. Jadi nombor 1, memikul sebatang kayu. Jadi kita boleh songsangnya juga kaedah salah ni. Siapa kita letakkan kemudian? Ali. Aktivitinya memikul sebatang kayu. Lokasi dari dalam sungai. Alatan saya kosongkan atau saya jumburkan ruangan tersebut. Keterangan untuk dibuang ke atas tebing. Jadi warisi ayat ni SALK. Ayat yang kedua, aktivitinya menghulurkan bungkusan yang berisi sampah sarap. Jadi saya letakkan nama Raju. Kemudian lokasi dan alatan tiada dalam ruangan tersebut. Saya gugurkan. Saya gunakan penggunaan kata keterangan saja dalam ruangan keterangan. Kepada Ahming. Raju menghulurkan bungkusan yang berisi sampah sarap kepada Ahming. Jadi warisi ayatnya SAK. Bagi ayat yang ketiga, aktivitinya cuba mengambil plastik yang berisi sampah sarap. Jadi saya letak saja namanya Pak Mat. Alatan dengan sebatang kayu, keterangan bagi membersihkan sungai daripada timbunan sampah sarap. Jadi warisi ayat ini SAAK. Warisi ayat yang keempat SALK. Warisi ayat yang kelima SALK. Tuan-tuan dan puan boleh baca berdasarkan rajah ataupun jadual yang telah disediakan sini. Baik, seterusnya dengan kaedah salah, katakan murid diberi gambar atau grafik memancing. Aktiviti ini adalah memancing. Jadi gunakan kaedah salah ni, saya gunakan sepenuhnya jadual salah. Siapa? Pak Ali. Aktiviti sedang memancing ikan. Lokasi di sungai. Alatan dengan menggunakan sebatang joran. Keterangan yang baru dibelinya. Jadi warisi ayatnya SALAK. Sementara ayat yang kedua menggunakan gambar atau grafik yang sama. Cuma warisi ayat ni saya tukarkan dia kepada SALK. Siapa? Encik Saif. Aktiviti memancing ikan. Lokasi di Sungai Tekala. Keterangan pada setiap hujung minggu. Jadi dengan penggunaan akronim salah, terdapat di sini, saya paparkan di sini ada 12 akronim lain yang boleh dijana oleh murid-murid atau pelajar untuk membina ayat dengan mudah, pantas dan cepat. Siapa? Ali. Aktiviti bermain bola. Siapa? Ali. Aktiviti bermain bola. Lokasi di Padang. Jadi begitulah bagaimana akronim salah ni dapat membantu murid-murid untuk membina ayat dengan cepat dan pantas.
Dan bagaimana pula nak menjadikan ayat tersebut dramatis? Di sini saya bantu murid-murid membina ayat mudah kepada ayat kompleks. Okay, siapa? Faris, aktiviti pancing ikan. Lokasi di sungai. Alatan guna joran. Keterangan baru dibeli. Baik, ini kajian yang telah dilakukan ke sekolah kebangsaan, sekolah Cina dan juga sekolah Tamil. Beginilah ayat yang dibina oleh murid. Jadi guru-guru boleh membantu murid untuk menjadikan ayat tersebut dramatis. Pancing, kita letakkan imbuhan memancing. Yang di sungai, guna kata hubung, kata sendi. Okay. Guna joran, jadi letakkan imbuhan menggunakan joran, joran sebatang joran. Kita letakkan penjodoh bilangan. Baru dibeli, yang baru dibelinya semalam. Kita letakkan dibelinya, ganti nama diri. Okay. Jadi bila ayat disusun nampak lebih kemas. Faris memancing ikan di anak sungai menggunakan sebatang joran yang baru dibelinya semalam. Jadi kalau sebagai seorang guru memberi markah, saya rasa tak ada masalah dengan keadaan ayat yang sedemikian. Setelah kita bantu murid-murid bagaimana untuk menjadikan ayat tersebut lebih dramatis. Baik. Seterusnya, impak dari inovasi yang dihasilkan tadi. Jadi murid tidak ada lagi lahirnya ungkapan-ungkapan dari mulut mereka. Tak ada, adilah nak tulis ayat, susahlah belajar bahasa Melayu, susahlah nak buat ayat, malaslah belajar, apalah aku nak tulis ni, apa perlu gambar ni untuk buat ayat. Itu antara perkataan-perkataan yang sering kedengaran di telinga guru ataupun pendidik yang mengajar tentang pemahaman masalah yang dihadapi oleh murid. Jadi ada murid kata macam mana nak buat ayat yang berlainan jenis. Jadi sebab tu dihasilkan inovasi salah ni, jadi ada pelbagai variasi ayat yang boleh dibina berdasarkan kaedah salah. Jadi macam mana jadikan ayat dramatis? Jadi kaedah tadi telah memandu murid untuk membina ayat dengan dramatis. Okey, seterusnya impak dari inovasi. Setelah jadikan ujian pra dan ujian post. Sebelum ni tahap minimum dan memuaskan sahaja. Setelah diadakan didikan bimbingan menggunakan kaedah salah, murid cemerlang, baik dan juga memuaskan tu semakin meningkat, semakin bertambah. Ini antara impak dari inovasi yang dihasilkan. Terusnya, impak yang kita dapat lihat, cepat murid menjana idea. Ayat yang dibina secara berpandu, mereka ada banyak pilihan variasi ayat. Masa untuk menjana idea itu dapat dijimatkan. Selain itu, kos yang murah kerana sehelai lembaran kerja boleh memuatkan 3 latihan untuk membina ayat. Ayat dibina menjadi dramatis dengan penambahan kata hubung, kata sendi, penjodoh bilangan, imbuhan dan ganti nama yang boleh disesuaikan dengan ayat. Selain itu, murid mudah mempelajari dan guru juga mudah untuk mengajar menggunakan kaedah salah. Pelajar asing mudah membina ayat beransur maju pada ayat mudah kepada ayat kompleks. Jadi terlihat langsung murid-murid akan merasa seronok belajar dengan kaedah salah. Jadi mereka akan ingat buah salah, ingat kaedah salah. Jadi tadi saya telah tunjukkan satu contoh inovasi. Sebenarnya ada pelbagai inovasi yang boleh dijana dengan kaedah salah. Antaranya ialah bagaimana menjana isi karangan menggunakan kaedah salah. Bagi murid-murid yang bermasalah, ini antara inovasi yang kedua yang saya hasilkan. Jadi siapa guru besar, aktiviti berucap, lokasi di Dewan. Alatan saya gugurkan atau tiada saya gunakan pakai di sini. Keterangan mengalu-alukan kerana ibu bapa untuk mesyuarat agama PIBG kali ke-20. Turut hadir PPD Hulu Langat. Dengan kosakata yang sedikit, saya masukkan dalam satu perenggan yang saya warnakan merah itu ialah kosakata yang kedapatan daripada jadual salah. Jadi murid-murid dipandu bagaimana untuk menambahkan kosakata menjadi rangkai kata dan seterusnya menjadi satu perenggan. Contoh ini Dewan Al-Farabi.
mungkin boleh tukar nama dewan lain. Dewan Al-Farabi telah mula dipenuhi para ibu bapa untuk mesyuarat agung PIBG. Tepat jam 8.30 pagi, juruacara majlis iaitu Cikgu Mokhtar bin Mahmud mempersilakan guru besar Sekolah Kebangsaan Aman Sentosa. Mungkin boleh tukar mengikut sekolah masing-masing. Tuan Haji Faris Syami bin Arman, boleh tukar nama guru besarnya lah. Ini hanya sebagai contoh bagaimana untuk menjana idea untuk cari isi karangan dan seterusnya mengembangkan kosakata yang sedikit menjadi satu perenggan yang sesuai dengan tajuk karangan yang diberi. Seterusnya, inovasi yang ketiga yang saya hasilkan di sini, umrah dengan kaedah salah. Saya sendiri menghadapi masalah masa diberi bimbingan untuk mengerjakan umrah. Kami sekeluarga menghadiri kursus dan bila balik paksa berbincang untuk lebih jelas apakah yang disampaikan oleh penceramah. Jadi setelah pergi umrah dan saya kembali semula ke tanah air dan saya lihat bahawa kaedah salat ni boleh dikembangkan kepada pengkhusus umrah untuk memberi bimbingan kepada jemaah umrah. Boleh lihat di sini saya ambil satu contoh rukun umrah. Siapa jemaah umrah? Aktiviti berniat umrah. Okey, berniat ihram di mana? Di Bir Ali jika berada di Madinah ataupun di Kanu Manazir dalam kapal terbang jika dari tanah air. Alatan pakaian ihram. Keterangan rukun umrah yang pertama. Jadi rukun umrah ni ada 5. Niat, tawaf, sa'i, bercukur atau gunting, tertib. Jadi dengan kaedah salat ni saya terangkan secara sekaligus 5 dalam 1. Siapa jemaah umrah? Aktiviti tawaf. Lokasinya di Kaabah, iaitu di luar kawasan Kaabah dan dalam kawasan Masjid Haram. Alatan dalam keadaan berpakaian ihram merupakan rukun umrah yang kedua. Okay, seterusnya rukun umrah yang ketiga, melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dalam keadaan berpakaian ihram merupakan rukun umrah yang ketiga. Okay, jemaah umrah bercukur atau bergunting di Bukit Marwah ataupun di mana-mana lokasi di Mekah menggunakan pisau cukur atau gunting. Pisau cukur bagi yang tidak berambut atau senang kita kepala botak, dia hanya melalukan pisau cukur saja. Tapi kalau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai dan sepanjang seruas jari. Itu merupakan rukun umrah yang keempat. Setelah bergunting ataupun bercukur, maka telah selesai tahallul dan terlepaslah daripada 13 larangan yang dikenakan ke atas jemaah umrah. Okay, seterusnya rukun yang kelima, tertib, iaitu mengikut urutan rukun umrah, dan ini merupakan rukun umrah yang kelima. Dan mengajar kaedah salat ni boleh disongsangkan juga. Kalau katakan ustaz atau ustazah yang mengajar dalam bilik darjah, boleh tanya kepada pelajar-pelajar, rukun umrah pertama apa dia? Jadi aktivitinya lah berniat. Lokasinya di mana? Di Bir Ali jika dari Madinah, ataupun di Kanu Manazir jika dalam kapal terbang, di Kanu Manazir dalam kapal terbang jika dari tanah air. Jadi kaedah salat ini berjajar secara songsang kepada murid-murid dan ini antara kelebihan penggunaan kaedah salat. Baik, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, penulisan inovasi pendidikan untuk penerbitan. Perincian format penulisan akan diterangkan oleh Dr. Nurasia binti Abdullah. Sementara jangka masa penulisan dan penerbitan pula yang akan ditulis oleh tuan-tuan dan perempuan nanti itu akan dibimbing oleh Puan Mahawa binti Firdaus. Jadi insyaAllah semoga perkongsian ini memberi manfaat untuk penerbitan inovasi pendidikan dalam pendidikan bagi tahun 2020 dan menjadi harapan kami agar bengkel ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan menghasilkan penulisan mengikut catatan yang kami sediakan. Jadi kita ni target pada hujung tahun akan
dapat diterbitkan buku perkongsian inovasi pendidikan dalam pendidikan dari pelbagai disiplin ilmu. Ada, kalau masa jabatan kami, dia pengajian Melayu, bahasa Inggeris, jadi ada matematik, sains kognitif, bahasa Arab, Japin, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat kita hasilkan penerbitan inovasi yang pelbagai disiplin ilmu yang boleh menjadi tatapan umum pelajar-pelajar kita dan juga pihak luar. Dan mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat mengikuti khusus yang seterusnya yang akan disampaikan oleh Dr. Nurasia dan juga Puan Mahul. Sekian, terima kasih.